Hai, saya Dr. Maliki. Jangan lupa ikuti video-video saya dan jangan lupa like and subscribe. Jom layan. Rakyat Malaysia baru saja sebahagian besarnya balik bercuti daripada cuti Thaipusam. Kalau kata orang, Maruki pun tak habis haji. Tapi dah ada bunyi-bunyi yang agak kurang menyenangkan, yang mana netizen kata mengapa masa Thaipusam dibenarkan ada perarakan, dulu masa Mawadud Rasul tak boleh. Saya ingat macam inilah, perlu saya sentuh perkara ni kerana ia melibatkan isu kaum dan agama di Malaysia. Boleh tak kita percaya dan yakin dengan pihak berkuasa yang mana saya pasti mereka dah menentukan dengan penuh mendalam. Contohnya, isu Thaipusam, perarakan itu yang saya faham telah mengambil kira keperluan paling minima tentang mana jumlah yang berarak dan ikut keperluan agama Hindu apakah yang perlu untuk menepati bicara keagamaan Hindu. Dan merujuk kepada sambutan Mawadud Rasul sebagai seorang Islam, saya fikir itu adalah sambutan yang sebenarnya tidak ada dalam kaifiat sebenar ibadah orang Islam. Ia adalah sambutan untuk menyemarakkan. Pun tidak salah untuk disambut, tetapi saya fikir Sahibu Samahah Mufti pun dah buat satu ketetapan bahawa ia menjadi keutamaan yang kurang utama pada zaman pandemik. Itu penting untuk kita fahami. Tapi yang penting untuk saya nak sebut juga adalah, boleh tak semua orang faham tentang isu agama, isu kaum ni, seolah-olah kita memahami macam pendulum. Pendulum ni besi yang diketuk sebelah kanan, sebelah kiri akan bergerak. Sebelah kiri ketuk, sebelah kanan akan bergerak. Jadi maknanya, kalau nanti orang Hindu bercakap, orang Islam akan reaktif. Nanti orang Cina, orang Kristian akan memberi pandangan-pandangan yang berbeza. Dalam konteks Malaysia yang berbagai kaum, semua orang kena berusaha untuk buat satu ketetapan PKP terhadap isu kaum. Kita stop sekejap supaya pendulum ini tidak diketuk dan bergerak, yang mana akhirnya tidak akan ada tamatnya. Dia akan berterusan sampai bila bang. Kita kena lihat tau masa depan negara kita. Sebab tu saya paling bimbang perkara-perkara macam ni kalau kita panaskan dengan pandangan netizen, kemudian membuat perbandingan-perbandingan yang tidak adil lah, ya. Macam mana sambutan Mawadud Rasul, macam mana sambutan Thaipusam, sedangkan orang Muslim tak faham langsung secara penuh apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat Hindu. Orang Hindu pun tidak secara penuh faham apa yang diperlukan dalam masyarakat Islam contohnya. Jadi dalam konteks negara kita, saya harap kita stop supaya kita harmoni dan pandang ke hadapan. Apa masalah pun dalam negara kita, kita boleh settle bang. Tolong jangan panaskan dengan provokasi, tolong jangan sakitkan lagi perasaan rakyat yang memang tengah sakit zaman PKP ini. Bercakap isu kaum, kalau kita tanya pada mak bapak kita ataupun tok-tok kita zaman dulu, kalau tengok filem Piramli cukuplah. Kita nampak macam mana begitu rukun damainya masyarakat Malaysia suatu masa dulu. Macam tak ada timbul isu perkauman, tak ada rasa dendam, curiga mencurigai. Tapi berbanding dengan zaman sekarang yang dikata lebih moden ni, suasana cukup teruk dan menakutkan. Jadi tentu ada punca. Bagi saya puncanya ada beberapa faktor lah. Antaranya bagaimana seseorang individu ini dibesarkan. Kerana apa tahu? Manusia ni, kalau ikut teori counselling lah, saya sebagai seorang counselor, sebenarnya manusia atau individu ni berkembang mengikut persekitaran dan alam yang berbentuknya. Kalau sewaktu dia membesar, dia penuh dengan perkara-perkara yang menyakitkan, menakutkan, ancaman, akhirnya dia akan membesar dengan keadaan dia melihat semua perkara buruk, negatif. Sebaliknya kalau dia membesar dengan rasa puji-pujian, orang memberi harapan-harapan, dia akan membesar dengan keadaan semuanya positif. Walaupun mungkin dia lihat satu perkara itu memang betul-betul nampak buruk, tapi dia takkan terus membuat satu keputusan bahawa dia mesti memburukkan keadaan. Itu yang saya nak beritahu. Jadinya, antaranya ialah sistem persekolahan kita. Saya ingat sampai masa lah kita kena fikir. Saya pernah suatu masa dulu menulis tentang pentingnya sekolah satu aliran. Mungkin apa yang saya kata terlalu ekstrim. Saya nak supaya sistem sekolah kita kekal. Mana yang unik dalam kalangan kaum diperbaiki, dibawa masuk dalam anak-anak kita, diberikan satu suntikan supaya mereka faham bahawa Malaysia ni berbeza dengan negara lain. Uniknya masyarakat kita kerana kita saling sayang menyayang, ada kepelbagaian, kita tidak rigid kepada satu negara. Tapi dalam masa yang sama, bila kita terlalu lama dipisahkan dalam satu sistem yang saling tidak bersangkutan, orang Melayu tak kenal orang Cina tak kenal orang India rasa curiga dengan kaum lain, orang asli pula jauh terpinggir, tak dapat peluang untuk bersama-sama
sama dengan yang lain. Sabah Sarawak pula membina kehidupan mereka tanpa difahami oleh orang Semenanjung. Jadi nampak tak teruk sangat. Apa jadi pada anak cucu saya? Kalau macam ni saya kena pastikan anak saya kahwin dengan orang Sarawak lah supaya dapat cucu yang faham sikit kan antara Semenanjung Sarawak ni. Tapi isunya kita dihambat oleh satu persoalan perkauman yang tebal, membuatkan saya tak rasa selamat duduk di negara ini. Saya cakap terus terang, kalau inilah keadaannya. Semua orang kena faham. Ibu bapa di rumah tolong jangan bercakap yang buruk tentang kaum lain. Tolonglah ya. Jangan curiga mencurigai. Jangan kaitkan isu individu. Kalau Maliki aksiden dengan Chong, itu Maliki dengan Chong, bukan Melayu dengan Cina. Kena faham. Ini tidak aksiden kat Jalan Perak kat Penang tu. Tak apa je Maliki pilih Subaru kena langgar dengan Chong. Dah orang gaduh di kota, Melayu dengan Cina duk gaduh kat Penang. Apa ni? Zaman dah berubah. Kita kena stop demi masa depan negara dan anak-anak kita. Dan kepada para netizen, anda berhak untuk menyatakan apa jua pandangan. Dan kerana ini isu perkauman, anda berhak, anda ada hak, anda boleh menyatakan pandangan, tetapi dalam masa yang sama perlu bertanggungjawab. Kalau nak lihat satu-satu isu, perlukan dengan fakta yang betul dan kena lihat apakah kesan daripada apa yang kita viralkan. Itu cukup. Baru-baru ini ada kejadian seorang makcik yang dikatakan terpaksa mencuri demi kelangsungan hidup anak-anaknya. Soal mengapa dia mencuri itu isu yang lain yang telah dijelaskan, tetapi yang ingin saya sentuh ialah wajarkah makcik ini dihukum? Jadi kalau tanya pada saya, dia simple. Ikut rule of law, siapa yang membuat kesalahan kena dihukumlah. Kerana itu penting. Kita dah ada undang-undang, orang melanggar undang-undang, hukuman kena dilaksanakan. Mengapa? Ia untuk masalah umum, untuk masyarakat lain, termasuk anak-anak yang membesar, supaya mereka faham bahawa perbuatan mencuri tetap salah. Namun begitu, kalau ada netizen atau orang lain masyarakat yang nak bantu makcik ni atas motif dia kerana mungkin dia tertekan, terpaksa mencuri, bolehlah tolong cover bayar dia punya denda, ataupun mungkin yang arif Tuan Hakim boleh mengurangkan hukuman. Tapi maksud saya, kalau buat salah kena hukum. Jadi pengajaran kepada masyarakat, jangan buat. Supaya kalau kita benarkan yang ini dilepaskan, seolah-olah satu mesej kepada rakyat Malaysia, apa saja demi perkara yang kita rasakan patut, kita boleh langgar undang-undang. Itu tak betul dah. Itu salah. Okey, PKP 2.0 bagi saya memang gagal lah. Ya, mengapa saya kata gagal? Kerana dah hampir sebulan kita buat PKP 2.0, kita tetap angka jangkitan makin tinggi, tak berkurang antara 3,000 dengan 4,000, dan masih ada rakyat kita yang degil, buka table kat belakang kedai, penjarakan sosial tak ada, bergerak macam tak ada apa-apa, macam tak darurat, macam tak PKP. Jalan raya masih penuh juga. Jadi kat mana silapnya? Semua pihak, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua industri, majikan-majikan, tolong tengok betul-betul. Kalau memang tak perlu datang ke pejabat, tolong benarkan awak punya pekerja duduk di rumah. Dan mereka yang dibenarkan work from home, betul-betul stay at home. Jangan mandai-mandai nak merayau keluar kalau tak pening. Nasib baik saya tak jadi Perdana Menteri. Kalau saya jadi Perdana Menteri, dengan aku gila, betul tak? Sebab tak boleh nak kawal. Ada yang nak dilonggar, ada yang nak diketat. Akhirnya tak akan ada penyelesaian. Kalau macam ni lah, saya tak tahu bila nak habis. Tambah 2 minggu. Saya ingatlah kerajaan Tan Sri tarik handbrake je. Lagi semua PKP 2 minggu, duduk kat rumah macam dulu, rugi pun rugilah. At least kita boleh ada penentu dan penyelesaian, titik noktah kepada masalah ini. Kita pergi keluar sekejap, keluar negara, walaupun tak boleh terbang secara fizikal, kita terbang secara maya, melihat perkembangan yang mana Presiden Amerika yang baru telah membuat satu kenyataan yang memberi satu sinar yang baik kepada masyarakat dunia, khususnya dalam aspek keamanan dan keselamatan, yang mana Amerika dikatakan mahu membawa semula isu Palestin ke meja rundingan. Jadi ini satu yang sangat baik sebenarnya yang perlu disambut. Walaupun kita baru saja melihat pemasyhuran Presiden Joe Biden sebagai Presiden Amerika, belum dapat kita membuat kesimpulan sejauh mana dasar luar ini akan berkekalan, tetapi sekurang-kurangnya saya lihat Joe Biden telah membuat satu pendirian yang berbeza dengan bekas presiden yang lalu yang saya anggap sedikit melampau dan terlalu berat sebelah. Jadi saya berharap kita harus menyambut tindakan ini dengan memastikan solidariti terhadap negara Palestin dapat diteruskan dan dipertahankan. Terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe. Kalau ada input, jangan lupa hantar pada saya. Bye. Adios.